الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka, thumma qala ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، فقلت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Darda, Nabi SAW pada satu hari ketika sedang berdiri semayang, Abu Darda cerita, satu hari Nabi tengah duduk semayang, tiba-tiba makmum, sahabat-sahabat yang menjadi makmum di belakang dengar Nabi kata dalam semayang dia. Nabi kata, a'udzu billahi minka. Kemudian Nabi kata, al'anuka bil'anatillah, al'anuka bil'anatillah, al'anuka bil'anatillah. Nabi jadi imam, sahabat duduk semayang belakang Nabi. Tengah Nabi semayang, Nabi berkata macam ni. Sedangkan kata-kata ni bukan daripada kata-kata semayang yang biasa disebut oleh orang yang semayang. Nabi tengah semayang, Nabi kata, a'udzu billahi minka, ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kamu. Nabi kata begitu. Ya Allah, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kamu. Nabi kata macam tu.
Kemudian Nabi kata, al'anuka bila'anatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, al'anuka bila'anatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Sedangkan Nabi tengah sembahyang. Lepas Nabi kata 2 benda tu, wa basata yadah ka'annahu yatanawalu syai'ah. Habis Nabi kata tadi ni, habis Nabi kata a'udzubillahi minka, kemudian habis Nabi kata al'anuka bila'anatillah. Habis Nabi kata lagu tu, Nabi suar tangan lagu macam nak tangkap satu-satu benda. Jadi sahabat-sahabat yang menjadi makmum semayang di belakang Nabi ni, jadi dahlah telinga dengar Nabi kata benda yang Nabi tak biasa kata dalam semayang. Lepas tu pula tengok Nabi tengah duduk semayang, tangan macam duduk hanggau sesuatu gitu. Falamma faragha minas salah, apabila habis semayang, qulna, sahabat kata pada Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, qad sami'naka taqul fi salati syai'ah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tadi masa tengah semayang tadi kami dengar Tuan ada kata sesuatu di dalam sembahyang tadi. Lam nasma'ka taquluhu qabla zalik, kami tak pernah dengar Tuan kata macam tu sebelum ni. Punya lama dah duduk semayang, duduk berimam dengan Nabi ni, tak pernah Nabi kata perkataan tadi ni. Tak pernah mereka dengar Nabi sebut a'udzubillahi minka, tak pernah dengar. Habis sangat Nabi sebelum baca Fatihah, sebelum baca surah, Nabi kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu biasa. Tapi hari ini Nabi kata a'udzubillahi minka. Maka bila habis semayang, sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak pernah dengar macam yang kamu sebut tadi. Yang macam Tuan sebut tadi, kami tak pernah dengar sebelum ni. Wa ra'ainaka basatta yadak, dan kami tadi tengok kamu tengah duduk semayang, tangan macam nak gawang satu-satu benda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Nabi kata, inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min nar. Nabi kata, sesungguhnya musuh Allah iaitu iblis, tengah aku duduk semayang tadi, dia mai di depan aku dengan membawa obor daripada api. Nabi dia nampak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia nampak. Nabi kata, waktu aku tengah duduk semayang tadi, tiba-tiba muncul iblis ni. Iblis ni muncul, ja'a bi shihabin min nar, dia mai dengan duk bawa obor daripada api. Liyaja'alahu fi wajhi, dia nak cucuh muka aku. Nabi kata, tuan-tuan, yang kata iblis ni Nabi pun dia kata, kita ni siapa? Yang kata iblis laknatullah alaihim ajma'in, iblis ni Nabi pun dia try, apatah lagi kita. Nabi SAW tengah semayang, iblis muncul mai depan Nabi dengan duk bawa satu obok daripada api, dia nak cucuk muka Nabi. Bila mai macam tu, Nabi terus kata a'udzubillahi minka. Nabi kata, aku minta berlindung dengan Allah daripada kamu. Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, al'anuka bila'anatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tak nampak benda ni. Sahabat cuma dengar Nabi kata, sahabat cuma nampak Nabi dia gawang tangan lagu tu. Maka bila habis semayang, sahabat tanya. Sahabat kata, ya Rasulullah, tadi kamu ada ucap 2 benda, yang ucapan itu kami tak pernah dengar pun Tuan ucap sebelum daripada ni. Dan kami juga tengok tadi Tuan gawang tangan tengah duduk semayang. Pasal apa jadi lagu tu? Maka Nabi SAW bagi penjelasan. Nabi kata, tadi tengah aku duduk semayang, inna aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah iaitu iblis, ja'a bi shihabin min nar, dia mai depan aku tadi, dia bawa obok daripada api. Liyaja'alahu fi wajhi, dia nak cucuh muka aku.
Faqultu, maka aku kata a'udzubillahi minka 3 kali. Kemudian aku kata al'anuka bila'natillahi tammah, dan aku minta supaya Allah Subhanahu wa taala laknat iblis ini dengan laknat serta merta. Kemudian kata Nabi SAW, summa aradtu akhdahu, dan kemudiannya yang aku gawang tu kerana aku nak tangkap iblis ini. Nabi kata, wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha mutaqan yal'abu bihi wildanu ahli al-Madinah. Nabi SAW kata, demi Allah, kalaulah tidak kerana doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kalaulah tidak kerana doa saudara kita Nabi Sulaiman alaihi salam, sudah tentu iblis ni aku dah tangkap, aku dah ikat dia. Yal'abu bihi wildanu ahli al-Madinah, sehingga kan anak-anak penduduk Madinah boleh pergi main iblis yang aku tambah ni. Nabi kata kalau tidak kerana iblis ni, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pernah minta dekat Tuhan dulu. Tuan-tuan, kita ingat balik Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia minta dekat Tuhan. Nabi Sulaiman, sabit daripada hadis Nabi cerita dekat kita, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kepada dia satu nikmat yang Allah tak pernah beri kepada mana-mana makhluk sebelum dan selepas dia. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih bagi dekat Nabi Allah Sulaiman ni, pilih bagi dekat dia, dia boleh kontrol semua makhluk Allah, termasuklah jin dan sebagainya. Tak pernah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala boleh kontrol semua. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah bagi dekat dia satu nikmat. Dia boleh kontrol semua, sampai angin dia boleh kontrol, sampai jin ifrit apa semua ni dalam Quran cerita. Wa qala ifritun minal jin, dan berkata ifrit daripada kalangan jin kepada Nabi Sulaiman, aku boleh buat mai istana Balqis mai depan kamu. Kebolehan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana doa Nabi Sulaiman dulu, dia minta nak kontrol semua makhluk-makhluk ni, aku dah tangkap dah iblis ni. Nabi kata, aku akan tambat dia, aku akan ikat dia dalam Madinah ni, sehingga anak-anak orang Madinah boleh hidup buat main-main dengan iblis yang kena tambat ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama sekali, iblis dia tak kira siapa. Yang kata iblis, yang kata syaitan ni, dia tak kira siapa. Siapa juga dia akan cuba untuk perdayakan. Yang kedua, daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa kita sebagai orang Islam kena selalu minta berlindung dengan Allah daripada gangguan iblis dan syaitan ini. Yang ketiga, kita kena faham bahawa iblis dan syaitan ini, dia tak boleh nak buat apa-apa dekat siapa-siapa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah, wa fi riwayah Abi Quraib ya waili umira ibnu adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu faliyan nar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, idza qara'a ibnu adam as-sajdah, apabila anak Adam baca ayat sajdah, baca mana-mana ayat yang di dalam ayat itu ada sebut tentang sujud, sama ada surah sajdah ke, surah An-Najmi ke, ataupun baca surah Al-Insyiqaq ke, apakah surah yang di dalam dia ada ayat sajdah. Nabi kata, barang siapa yang membaca ayat yang ada di dalamnya sajdah, fasajadah, maka dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
i'tazala syaitanu yabki, syaitan akan teriak merongrong. Yaqul, maka berkata syaitan ini, ya wailah, dia kata celaka sungguh, dia kata. Umira banu Adam bisujud fasajada, manusia Tuhan suruh mereka sujud, maka mereka sujud. Falahul jannah, kerana mereka sujud maka diberi kepada mereka syurga. Wa umirtu bisujud, tetapi syaitan kata aku Tuhan suruh sujud, fa abaitu, aku bantah, aku tak mau sujud. Faliyan nar, maka bagi aku neraka. Tuan-tuan, yang kata iblis, syaitan ni dia reti, dia bukan jahil, dia bukan sesat kerana jahil, dia sesat sedangkan dia reti, tapi dia sesat kerana takabur dia dengan perintah Allah. Syaitan ni dia jadi sesat, dia jadi masuk neraka, dia jadi ahli neraka bukan kerana jahil. Syaitan ini, iblis ni, dia jadi ahli neraka, dia kena masuk neraka kerana takabur. Semua hak Tuhan suruh dia reti, tapi dia bantah. Kerana bantah tu dia kena masuk neraka. Maka dalam hadis ni Nabi SAW sebut, Nabi kata manusia, anak Adam ni bila dia baca ayat sajdah, dia sujud, syaitan menangis. Syaitan sangat kecewa, syaitan frus bila tengok manusia sujud ni. Pasal apa? Dia kata aku dulu Tuhan suruh sujud, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Aku bantah, aku tak mau sujud. Aba wastakbara, aku sombong, bantah, aku takabur. Wa kana minal kafirin, maka mula daripada tu aku jadi golongan yang kafir, engkar dengan Tuhan. Tapi manusia ni Allah suruh mereka sujud, mereka baca ayat sujud, mereka tahu Allah suruh mereka sujud, maka mereka sujud, maka bagi mereka ni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dia kerana bagi dia itu kegagalan dia apabila dia tak boleh nak halang manusia daripada sujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa sekali kita buat benda yang membawa maksud kita taat Allah, maka 10 kali syaitan kecewa dengan kita. Tapi sekali kita buat benda yang dilarang oleh Allah, 100 kali syaitan akan merayakan kejayaan dia memperdayakan kita. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, hati-hati dengan tipu daya syaitan. Jangan sampai kita musnah kerana terpedaya dengan tipu daya syaitan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita memilih untuk baca tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Kita memilih untuk membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, tuan-tuan buka muka surat 249. Nurul Ihsan jilid 3 muka surat 249. Surah As-Sajdah Makkiyah, mengandungi 30 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia kata Allahu a'lam, Tuhan yang mengetahui apa maksud alif, lam dan mim. Lam dibaca 6 harakat. Di antara lam dengan mim itu 2 harakat. Alif lam itu 2 harakat. Lepas itu baru mim 6 harakat. Begitu. Firman Allah, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turun ini kitab Quran, tiada syak padanya, daripada Tuhan Rabbul Alamin. Dia start surah As-Sajdah. Kita selalu dengar imam baca surah ini pagi Jumaat. Selalu kita dengar imam membaca surah Sajdah ini pada pagi Jumaat. Cuma kita tahu tak surah As-Sajdah ni adakah disuruh tiap-tiap pagi Jumaat kita baca ataupun macam mana? Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jumu'ah
fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Itu hadisnya. Kata dia Nabi SAW pada pagi Jumaat di dalam sembahyang subuh Nabi membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nabi baca surah As-Sajdah. Surah Alif Lam Mim Tanzil orang kata, ataupun orang kata surah As-Sajdah. Pada rakaat kedua Nabi semayang, lepas baca Fatihah Nabi baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hadis ini tidak menceritakan kata Nabi tiap-tiap pagi Jumaat buat macam ni. Cuma Nabi biasa membaca surah As-Sajdah ini pada pagi Jumaat. Kalau sekiranya kita tiap-tiap pagi Jumaat nak baca surah ini, tidak salah. Tetapi bukan itu amalan Nabi SAW. Maka itu sebab tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kita duduk sana 2-3 minggu, kita dan jumpa 2-3 kali jemaat, kadang-kadang tak dapat sekali pun semayang di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, sekali pun kita tak dapat imam baca surah Sajdah. Kadang-kadang dapat sekali, 3 minggu duduk dapat sekali. Pasal apa? Pasal surah As-Sajdah ini bukan amalan Nabi membaca pada tiap-tiap pagi jemaat. Tapi kita pilih untuk nak baca daripada tiap-tiap pagi jemaat, itu tidak salah. Itu maksudnya. Cuba kita nak kena tahu bahawa tidak menjadi amalan Nabi mengamalkan surah ini pada tiap-tiap pagi jemaat. Begitu. Dan surah As-Sajdah ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Nabi pernah baca lain daripada sembahyang subuh pagi jemaat. Hadis riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Kata dia, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamah. Faqara'a idza as-samaa'u inshaqqat. Fasajada. Qultu ma hadha?" Qala, "Sajadtu biha khalfa Abi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah." Atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Abi Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia satu hari dia semayang Aisyah di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Rafi' dia cerita dia pernah semayang Aisyah, Abu Hurairah jadi imam. Dalam sembahyang Aisyah itu pada rakaat pertama Abu Hurairah habis baca Fatihah, Abu Hurairah baca surah Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat. Dia baca surah itu. Dalam surah Al-Insyiqaq ini ada ayat sajdah. Bila sampai tang ayat sajdah, fasajada, Abu Hurairah sujud. Bila habis semayang, Abu Rafi' pergi jumpa Abu Hurairah, sahabat Nabi ni. Dia kata, "Wahai Abu Hurairah, ma hadha?" Dia kata, "Hang semayang apa ni?" Kalau kita lah buatlah. Betul juga lah makmum kata, dia ni tu imam ni nyanyok ni, dia duk ingat semayang subuh apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengimamkan semayang Isya pada satu hari. Dalam semayang Isya itu, Abu Hurairah baca surah Al-Insyiqaq. Surah Idza as-samaa'u inshaqqat. Bila sampai tang ayat sajdah, bila sampai tang ayat sujud, dia sujud. Abu Rafi', satu orang ulama yang terkenal juga, dia apa Abu Hurairah ni, dia kata dia pergi sujud pula. Sedangkan ini bukan semayang subuh, bukan pagi jemaat. Ini semayang Isya hari biasa. Pasal apa Abu Hurairah pergi baca surah sajdah? Pasal apa dia pergi sujud sajdah? Bila habis semayang, Abu Rafi' tanya Abu Hurairah, "Ma hadha?" Dia kata, "Ni apa hang buat ni?" Abu Hurairah kata, "Sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah kata, dulu masa Nabi hidup dulu, aku pernah semayang di belakang Nabi. Dalam semayang Aisyah, Nabi baca surah ini dan Nabi sujud. Aku sujud bersama dengan Nabi. Dia kata, "Fala azalu asjudu fiha hatta alqah." Dia kata, aku tetap akan sujud bila jumpa ayat ni
selagi aku tak mati, aku akan amalkan benda ni, kerana ini aku ambil daripada Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda ni semua kita kena faham. Walaupun sujud sajdah ni bukan wajib, tapi kalau sekiranya kita berimam dengan satu imam, dan imam itu baca ayat sajdah dan dia sujud, maka makmum kena sujud. Pasal Nabi SAW ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Nabi kata, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya kamu ikut akan dia. Maka kalau imam, dia jadi imam semayang dan dia baca ayat yang ada ayat sajdah dan dia sujud, maka kita kena sujud. Kalau dia baca ayat sajdah dan dia tak sujud, maka kita tak boleh sujud. Itu hukum dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Aswad an Abdullah radhiyallahu anhu qala, qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nujma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ah ghaira shaykh akhadha kaffan min hasa aw turab فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata dia, sekali Nabi sembahyang sewaktu di Mekah. Dalam sembahyang itu Nabi jadi imam, dan di dalam sembahyang itu Nabi baca surah An-Najm. Bila mai tang ayat sajdah, Nabi sujud. Wasajada man ma'ahu, maka sahabat-sahabat yang berimam kepada Nabi, yang menjadi makmum semayang dengan Nabi ini, bila Nabi sujud, maka semua sahabat pakat sujud. Ghaira syaikhin, ada seorang orang tua, dia tak mau sujud. Dalam kalangan sahabat-sahabat hadus semayang dengan Nabi ini, bila Nabi baca surah An-Najm, bila Nabi sujud, semua orang sujud. Ada satu orang tua, dia kata ghaira syaikhin, melainkan satu orang tua, dia tak sujud. Semua orang duduk sujud, dia tak sujud. Dia duduk berdiri keras kediang seorang dia. Akhadha kaffan min hasa aw turab, dia ambil tanah, pegang di tangan dia, farafa'a ila jabhati, dia buh sikit di dahi dia. Dia kata, yakfini hadha, bagi aku cukup dengan yang ni je, tak payah sujud. Dia kata, dia tak mau sujud, dia tak mau letak dahi dia bagi kena tanah. Bila Nabi sujud, bila baca ayat sajdah ni, memadai, dia ambil tanah sikit, dia bubuh di dahi dia. Dia kata, yakfini hadha, bagi aku cukup dengan bagi kena tanah dahi aku tak mau sujud. Fara'aituhu ba'da dhalik, kata Abdullah, beberapa lama selepas daripada itu, qutila kafiran, orang tua itu didapati mati kafir. Dia kata, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, hadis yang saya baca tiga ni, tuan-tuan boleh rujuk di dalam sahih Al-Bukhari, di bawah bab tentang ayat-ayat tentang sajdah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, huraian hadis itu dia menjelaskan, kalau sekiranya imam sujud, kita saja tak mau sujud dengan angkuh dan sombong. Tujuan kita tak mau sujud tu kerana takabur, kerana sombong, kerana berasa kita besar, tak mau buat benda lagu tu, maka kita boleh jadi kafir. Maka hati-hati, jangan bantah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik, kita baca tafsir surah As-Sajdah. Firman Allah, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turun ini kitab Quran, tiada syak padanya daripada Tuhan Rabbul Alamin. Am yaquluna iftarah, adakah kata mereka itu, yang ni kapiak-kapiak itu, Quran itu telah diperbuat akan dia oleh Muhammad daripada dirinya? Jangan kata begitu, tetapi ia daripada Allah. Kita duk dengar selalu surah sajdah imam duk baca pagi jemaat ni, rupa-rupanya dia mula dengan soal akidah. Dia start ayat, dia beritahu dah Quran ni Tuhan yang buat turun, bukan Nabi reka. Dia nak abang yang tu dulu.
Selagi mana manusia dia duk ingat kata Quran Nabi Muhammad yang karang, Nabi Muhammad reka, maka dia tak berasa nak kena ikut Quran. Pasal apa? Pasal benda ni Nabi reka, Nabi ni manusia lagu kita. Dia duk berasa lagu tu. Maka Allah Subhanahu wa taala awal-awal Allah tegaskan benda ni. Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi. Allah yang buat turun, Nabi baca aja. Begitu. Firman Allah, bal huwal haqqu min rabbik. Tetapi ia, yakni Quran itu sebenar-benar turun daripada Tuhan engkau ya Muhammad, dibawa oleh Jibril alaihi salam. Berapa kali tu, berapa lapis ayat tu Tuhan ulang benda tu sampai lagi sekali Tuhan kata bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan Quran ini sebenar-benar memang betul-betul Tuhan yang buat turun. Awal-awal tadi dia kata jangan ragu-ragu tentang Quran ni. Yang kedua pula dia kata pasal apalah ada di kalangan orang kafir tak percaya benda ni. Mai kali yang ketiga Tuhan kata bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan Quran ini betul mai daripada Tuhan kamu. Begitu. Firman Allah, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Supaya engkau, yakni Muhammad, bertakut akan kaum yang tiada datang akan mereka itu oleh Rasul yang menakuti, yakni daripada dahulu engkau ini. Peringat dekat orang-orang yang tua daripada kamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad beranak keluar mai kecil lagi, ramai dah pembesar-pembesar Quraisy masa tu merupakan orang-orang tua yang mereka tak dan jumpa dengan Nabi. Lepas Nabi Isa nak mai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa tak pernah jumpa Nabi. Nabi baru lahir keluar, depa dah tua dah. Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pergi bagi peringat kamu dekat orang tua-tua ni. Depa tak pernah jumpa Nabi, kamu baru lahir, depa dah tua dah. Kamu menjadi Nabi depa walaupun kamu muda daripada depa. Dia bagi ingat dekat depa tentang benda ni. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah sekalian pada jalan agama Islam. Supaya depa ni dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang tua-tua pada zaman Nabi, berapa ramai? Pak penakan Nabi sendiri berapa orang? Abu Talib, pak penakan Nabi, orang tua. Nabi SAW dibelah oleh dia. Tapi kerana sombong yang ada dalam diri, dia sayang dekat Nabi, dia tahu Nabi benar, tapi kerana sombong, kerana nak menjaga kedudukan dalam masyarakat, dia tak mau ikut Nabi. Bila nak mati, Nabi pergi duduk sebelah kanan dia. Nabi kata, ya ammi, wahai pakcik, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah. Balik kiri dia, adik dia kata, ya Aba Talib, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, betul ke kamu ni tak suka kepada agama tok nenek kita Abdul Muttalib? Dia duduk di persimpangan, sama ada nak ikut anak penakan dia, muda pada dia, tapi hati dia tahu kata ini orang betul, ataupun nak jaga kedudukan dia sebagai pembesar Quraisy di dalam masyarakat Arab Quraisy. Dia duk tak boleh nak buat keputusan, tak boleh nak buat keputusan. Last sekali Nabi kata dekat dia, pakcik, katalah la ilaha illallah, aku akan menjadi garantor kamu di depan Allah di hari akhirat esok, kamu akan dapat syurga. Adik dia kata juga, wahai Abu Talib, betul ke kamu nak tinggal, kamu benci agama Abdul Muttalib? Lalu akhirnya dia mati, tak mengucap kalimah syahadah. Dalam ayat ni dia kata la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka dapat hidayah pada jalan agama Islam. Pi abang kat depa, pi ajak depa, pi pujuk depa, pi tarik depa. Mudah-mudahanlah dalam 50 orang kita duduk tarik itu, dapat 2 orang pun jadilah. Kita hari ni tak boleh target tinggi, kita tak boleh nak target kata semua orang kita nak tarik mai, tak boleh. Kadang-kadang dapat 2 orang aja. Nabi Allah Nuh alaihi salam 1000 tahun duk ajak kaum dia, berapa orang dia dapat? Dekat 1000 tahun punya duk tarik orang, berapa orang aja ikut dia. Firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard
wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Bermula Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menjadi 7 lapis langit dan bumi. Dan sekalian barang yang ada di antara keduanya pada masa 6 hari. Awalnya hari Ahad dan akhirnya hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang buat semua ni. Langit 7 lapis duk ada di atas tu Allah buat. Bumi hak kita duk pijak ni macam-macam rupa duk ada atas bumi ni, dengan bukit, buka, gunung, ganang, tasik, sungai, lautan dalam. Semua benda duk ada di atas muka bumi ni. Yang kata ikan dalam laut berapa jenis duk ada, yang kata buah-buahan atas muka bumi ni berapa jenis duk ada. Semua benda ni Tuhan buat. Allah Subhanahu wa taala buat semua benda ni, langit 7 lapis, bumi dan segala isi bumi yang ada dan benda yang ada antara langit dan bumi, semua benda ni Tuhan buat fi 6 ayyam, dalam masa 6 hari. Dalam tafsir yang lebih panjang dia jelaskan Allah jadikan benda ni dalam masa 6 hari, bukan Allah tak boleh jadi dalam sekelip mata. Dia kata Allah boleh buat sekelip mata, tapi Allah sengaja menjadikan benda ni ambil masa 6 hari dengan tujuan nak bagi pengajaran kepada hamba-hamba dia, kepada manusia. Kita bila buat satu-satu benda, walaupun kita boleh perhabis cepat, jangan gopoh. Buat elok-elok supaya kita dapat hasilkan sesuatu yang baik. Itu pengajaran dia. Firman Allah, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam Allah di atas arasy, iaitu kursi kerajaannya, akan sebagai bersemayam yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda macam ni kita tak boleh nak takyif. Orang Arab kata takyif, tak boleh nak kaifah, tak boleh nak kata bagaimana, tak boleh. Yang kata summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Allah bersemayam tu macam mana? Tak boleh tanya. Allah bersemayam di atas arasy dengan sesuatu yang sesuai dengan kehebatan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada sama dengan yang macam Allah Subhanahu wa taala buat. Tak boleh nak kata duduk macam raja atas dunia duduk, macam sultan atas dunia duduk. Tak boleh. Tak boleh nak kata macam tu. Kerana benda tu berlaku layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tiada bagi kamu daripada lain Allah itu, daripada yang menolong, dan tiada yang mensyafaat, yakni melepas kamu daripada azab. Tuhan bagi tahu juga dalam ayat ni, kita esok ni tak ada siapa boleh tolong kita. Hak boleh tolong kita Allah saja. Sama ada tolong dalam bentuk masukkan kita dalam syurga, ataupun tolong dalam bentuk keluar kita daripada neraka, melepaskan kita daripada neraka. Yang boleh tolong ni, yang boleh bagi syafaat ini Allah sahaja, dan juga mereka yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kok mana pun kuasa nak tolong, kuasa memberi syafaat ni kuasa Allah saja. Allah kontrol benda ni. Allah sendiri boleh buat, ataupun orang yang Allah delegate power dekat dia untuk buat. Lain pada tu tak boleh. Mak tak boleh tolong anak, ayah tak boleh tolong anak tak boleh tolong mak pak, suami tak boleh tolong bini, siapa pun tak boleh tolong siapa, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Afala tatazakkarun. Maka tiadakah kamu fikir pada yang jadi langit dan bumi dan yang antara keduanya, itulah Tuhan yang mustahak disembah, maka kamu beriman. Tak bolehkah fikir ni semua benda ada ni Allah buat? Tak bolehkah fikir kata kalau semua benda ni Allah buat, kita tentu kena sembah Allah? Sembah dalam maksud kata bukan semayang aja, dalam maksud kata patuh semua perintah Allah. Dah kita mengaku semua ni, hak kita nampak ni semua ni Tuhan buat. Hai, macam mana kita tak mau sembah dia? Macam mana kita tak mau patuh dekat dia? Macam mana kita nak tunjuk kata kita bantah dia? Macam mana? Semua benda dalam Quran yang awal-awal tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala terang-terang bagi tahu kata tak boleh ragu tentang Quran ni. Bukan kata satu surah, bukan kata satu ayat, satu perkataan, satu huruf pun kalau kita i'tiqad itu huruf Quran, kita tak boleh ragu. Tak boleh ragu. Kita kena yakin bahawa ini ayat Quran, apa yang Allah kata ni yang terbaik. Kena yakin.
Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kata hukum yang ada dalam Quran itu hukum hudud, itu hukum Allah, kena yakin. Tak boleh bantah. Soal kita pati apa, soal apa, itu soal lain. Soalnya itu hukum Allah. Hukum Allah kita kena yakin, kata bagus. Tuan boleh baca dalam surah Abang benda ni. Sahibus Samahah Datuk Mufti Perak dah bagi satu kenyataan jelas. Dia kata tak boleh tangguh dah. Benda ni hukum Allah. Hukum Allah mesti kena laksana. Dia kata. Itu kenyataan paling jujur. Duk baca surah Sajdah tiap-tiap pagi jemaat. Duk dengar tu imam duk baca tiap-tiap pagi jemaat. Duk baca tafsir surah Sajdah apa semua dan sebagainya. Tak faham lagi benda ni. Masih ada lagi dalam hati kita keraguan terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk berasa, bolehkah Ishak ni jadi... Tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah peringkat apa? Peringkat orang Islam mesti yakin. Cuma kita nak bincang macam mana cara pelaksanaan yang terbaik. Itu aja. Dari segi terima, wajib kena terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lagi firman Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang tadbir kerajaan daripada langit kepada bumi selama ada dunia ini. Dialah Tuhan yang menghidup dan memati. Dialah Tuhan yang memelia dan menghina dan sebagainya. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang tadbir semua benda yang ada dalam alam ni. Matahari duk naik waktu pagi, matahari duk turun waktu petang. Bulan duk muncul waktu malam, bulan menghilang menjelang pagi. Semua ni ada controller dia, ada kuasa yang kontrol dia. Dan controller itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda hadut jadi dalam dunia ni, pokok boleh berbunga, boleh berbuah, tu semua tu ada orang yang kontrol, ada kuasa yang kontrol dia. Yang kontrol benda ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan pokok betik jantan tak berbuah, yang menentukan pokok betik betina saja berbuah, Allah yang kontrol benda ni. Yang menentukan burung burung ni jenis makhluk boleh terbang, yang menentukan ayam ni jenis boleh berlari ke atas tanah, Allah yang menentukan benda ni. Pendek kata, semua benda yang ada di dalam alam ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada tu, Allah yang menentukan siapa nak hidup, Allah menentukan siapa yang kena mati. Satu orang yang manusia tengok akal kata habis lah dia ni, tunggu hari ya, tiba-tiba elok sihat balik, Allah yang menentukan dia hidup. Satu orang yang kita tengok cerdas, cergas dan sebagainya, tiba-tiba rebah mati, Allah menentukan sudah sampai hari untuk dia mati. Tengok ni dalam TV baru ni, pemain bola mana lah, apa nama, Ferre apa nama, tengah duk main bola elok-elok, lepas tu nampak lagu senak perut, televisyen tu tunjuk sampai beberapa hari. Tengah duk main bola elok-elok, kata televisyen tunjuk dia macam senak perut, dia tunduk macam orang rokok tu, dia tunduk 2 kali, tumbang, terus mati. Sampai rancangan wanita hari ini dalam televisyen pun dibincang tentang benda ni, panggil satu doktor pakar, mai cakap. Doktor pakar tu pun kata benda ni kuasa Tuhan, dia kata. Tak boleh cakap. Kita nak kata mati atas apa sebab, itu kita bubuh lah. Kita nak kata kena stroke lah, kita nak kata dia kena heart attack lah, kita nak kata tajuk apa dia mati, bubuh bila. Yang pentingnya Tuhan kata idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai tempoh ajal dia nak kena mati, Allah tak akan lewat dan Allah tidak akan awal walau 1 second. Ni ayat yang kita dah baca ni, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah yang mentadbir segala urusan daripada langit ke bumi. Allah mentadbir semua. Allah menghidup, Allah mematikan, Allah memulia, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Firman Allah, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kemudian kembali kepadanya jua kerjaan dan tadbir itu di akhirat, yakni pada hari kiamat, yang ada kadar satu harinya bersamaan 1000 tahun dunia daripada barang yang kamu bilang. Ini nisbah pada orang kafir.
Adapun orang mukmin maka terlebih ringan daripada satu sembahyang fardu di dalam dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Akhirnya manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala jua di hari akhirat itu. Manusia ni tak usah kaya macam mana, tak usah besar macam mana, tak usah lebu mana, tak usah siapa-siapa. Akhirnya balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk liang lahat itulah juga. Akhirnya balik dengan kain kapan putih, duduk dalam tanah perut bumi jugalah. Tak sehebat macam mana. Ayat ni sepatutnya menjadi satu ayat yang boleh membawa 1000 keinsapan kepada manusia. Kita bila tengok kematian, sepatutnya kematian ni menginsafkan kita. Kita tengok dia mati, kita tahu dia ni siapa, kita tahu dia ni orang macam mana, kita tahu harta dia ada banyak mana, kita tahu semua. Tengok hari ni apa jadi dekat dia, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, semua tinggal. Kain kapan yang harga berapa ringgit seela itulah yang dia pakai masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah tu bukan masuk habis cerita, masuk dalam tanah tu nak mula satu cerita baru, cerita yang lebih besar daripada cerita dunia. Baru nak mula satu alam baru, iaitu alam barzakh. Alam barzakh adalah permulaan kepada alam akhirat. Itu adalah permulaan kepada pengembaraan yang sangat dahsyat yang dia mesti kena lalui. Maka Allah Subhanahu wa taala kata thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kemudian kembali kepadanya jua, yakni balik kepada Allah jua. Segala kerja dan tadbir itu di akhirat esok, yakni di hari kiamat esok, semua balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat esok kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, iaitu satu hari yang kadar satu harinya bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Siapa yang rasa hari kiamat ni sehari macam 1000 tahun di dunia, nak habis sehari macam 1000 tahun di atas dunia, punya lambat nak habis sehari. Siapa yang rasa lambat sangat nak habis ni? Dia kata orang yang rasa lambat ni ialah nisbah pada orang kafir. Pasal apa dia rasa lambat? Pasal dia ada banyak hal nak dibicarakan, pasal tu rasa lambat. Orang mukmin, orang yang beriman, dia tak rasa lambat. Pasal apa? Dia tak ada banyak benda nak kena hisap di sana esok, maka dia cepat. Maka dia tak rasa akhirat esok lambat seperti mana orang kafir rasa lambat. Itu maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah al-'azizur rahim." Bermula demikian itu yang mengetahui akan barang yang gaib dan yang hadir daripada makhluknya. Lagi Tuhan yang tadbir itu ialah Tuhan yang aziz pada kerjanya, yang rahim dengan ahli taat. Itu dia. Siapa ni betul-betul ni yang akan menguruskan semua benda ni? Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah ni siapa? Alimul ghaib wasyahadah. Allah ini ialah Tuhan yang mengetahui benda gaib, dan Allah adalah Tuhan yang mengetahui benda yang nampak di depan mata. Kita manusia tuan-tuan, kita tak nampak mata dah. Kita balik sana dinding tu kita tak nampak dah, kita tak tahu apa dah. Kita nampak ni hak cakap balik sini dinding aja nampak, oh orang ada berapa ramai kita nampak lah cakap ni. Balik sana dinding ada berapa ramai lagi kita tak nampak dah. Terlindung dinding tu kita dah terbatas dah, tak nampak dah. Allah Subhanahu wa taala bukan saja hak lindung dinding, benda hak tak nampak pada mata manusia Allah nampak. Lintasan hati manusia Allah nampak. Lintasan hati manusia kalau pergi belah dada ambil belek hati pun kita tak nampak lagi. Allah nampak lintasan yang berlaku di hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan alimul ghaib wasyahadah, Tuhan yang mengetahui, yang alim tentang benda gaib, dan Allah lebih-lebih lagi alim benda-benda yang nyata. Lagi Tuhan yang aziz, yang maha perkasa, dan rahim, lagi Tuhan yang penyayang kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Firman Allah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, Tuhan yang mengelok tiap-tiap sesuatu yang ia jadi akan dia, yakni tiap-tiap sesuatu yang Allah perbuat itu elok, tiada hodoh,
bagi orang yang berfikir dan orang yang runding. Itu dia. Dia sebut dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan ahsana kulla syai'in khalaqa. Tuhan yang apabila dia buat satu-satu benda, dia buat elok. Tuhan dia buat apa benda pun dia buat elok. Benda hak mata kita tengok kata tak elok pun sebenar elok. Cuma manusia tak kaji habis, maka manusia kata tak elok. Dulu saya cakap di masjid ni, masa tafsir juz'u amma dulu, orang yang mengaji bidang forensik, dia nak tahu mayat tu dah mati berapa hari dah. Dia antara cara dia nak tahu orang ni kena bunuh ke mati berapa hari dah, dia tengok lalat yang main urung mayat tu. Lalat pun rupa-rupanya Allah buat elok. Hari pertama lalat satu jenis pi, hari kedua lalat jenis lain pi, hari ketiga mayat tu akan dihurung oleh lalat jenis yang lain pula. Berapa jenis lalat Tuhan buat, tiap-tiap satu lalat buat kerja masing-masing, tak bercampur. Manusia kalau tak buat kajian, manusia melihat lalat ni musuh dia. Tapi orang yang buat kajian bidang forensik, rupa-rupanya dia dapat, rupa-rupanya lalat yang kita pandang musuh, yang kita pandang tak elok ni, lalat tu rupa-rupanya elok dijadikan oleh Allah. Ada tujuan di sebalik kejadian dia. Itu dalam mingguan Malaysia, ruangan bahagian perubatan tu, dia keluar pula satu lagi pula ditemui oleh pakar perubatan dah ni, orang yang kena kencing manis. Kaki bila dah luka, berdarah, dia meroyak jadi menanah dan sebagainya. Satu lagi treatment, satu bentuk rawatan pula dijumpai lah ni, dia ambil ulat pula pergi bubuh di kaki hak tu meroyak tu, dia bubuh ulat tu repair kaki tu, tiba-tiba jadi elok. Keluar dalam mingguan Malaysia, saya potong simpan. Allah Subhanahu wa ta'ala buat ulat. Manusia kata ulat ni apa ni leceh. Rupanya ulat yang Allah buat tu, Allah buat elok. Rupa-rupanya manusia tak kaji, manusia tak nampak kebaikan dia. Benda ni tuan-tuan, kita duk baca dalam tafsir, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Tuhan yang mengelok tiap-tiap sesuatu yang jadi, yang ia jadi akan dia. Quran kata Tuhan dia buat apa pun, dia buat mesti elok punya. Tak ada benda yang Tuhan buat huduk, tak ada. Manusia selagi kajian dia tak sampai ke tahap tu, ada benda dia duk tengok benda ni tak guna apa, Tuhan pergi buat benda ni dan sebagainya. Tapi manusia kaji, akhirnya manusia dapati apa yang Tuhan kata dalam Quran betul rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan mula ia, yakni mula Allah akan jadi manusia, yakni Adam itu daripada tanah. Manusia pertama Allah bagi jadi dalam dunia ni ialah Adam alaihi salam. Allah jadikan Adam daripada tanah betul. Ambil pati tanah tu bagi jadi Adam. Adam betul-betul jadi daripada tanah. Maka tak heran manusia akhirnya balik kepada tanah. Sebab apa? Asal kejadian manusia tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian jadi Allah akan anak cucu Adam daripada pati, yakni daripada air yang dhaif, iaitu daripada nutfah ataupun air mani. Nabi Adam Allah jadikan daripada tanah. Anak cucu Adam yang kemudian ni Allah bagi jadi daripada nutfah, daripada air mani. Air mani ni mai daripada mana tuan-tuan? Air mani mai daripada makanan kita hari-hari. Makanan kita apa? Makanan kita adalah benda yang terhasil daripada tanah. Kita makan sayur, kita makan nasi, kita makan gandum, kita makan roti, kita makan apa pun, semua benda ni tumbuh atas tanah. Kita makan ayam, kita makan burung, kita makan apa pun, binatang-binatang ni pun makan benda yang hasil daripada tanah. Kok mana pun cerita dia mai daripada tanah. Maka daripada makanan kita tu dia bentuk air mani. Maka manusia yang anak cucu Adam ni pun sebenarnya jadi daripada pati tanah juga. Tapi setelah dia jadi dalam bentuk makanan dan sebagainya, dia jadi air mani, ma'in mahin, air yang hina. Daripada situ terbit mai manusia. Manusia tetap tak boleh lari daripada unsur kejadian tanah dia. Mana ada manusia makan benda lain daripada tanah? Ada orang boleh hidup makan plastik? Kok mana pun kita kena makan ni hasil-hasil yang daripada tanah. Kok mana pun.
Firman Allah, thumma sawwahu, kemudian sempurna Allah akan kejadian anak Adam, yakni segala anggotanya pada dalam rahim ibunya. Daripada ayak mani tu, kalau menitik pun, ayam itik pun tak berasa nak dipatuk, tak berasa nak disudu. Ayak mani yang hina tu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk, summa sawwahu, Allah sempurnakan daripada ayak yang setitik itu, Allah bagi jadi manusia, komplit segala anggotanya. Dahsyat tuan-tuan. Ini yang dikatakan engineering, yang dikatakan kejuruteraan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia dengan satu bentuk kejuruteraan yang orang tak boleh nak cipta sama macam tu. Daripada ayak setitik, siapa pun tak sangka ayak macam tu boleh terbit mai rupa handsome bergamai. Siapa pun tak sangka daripada ayam tu boleh terbit mai rupa pakai cantik macam dengan apa lagi. Siapa pun tak sangka daripada ayam yang setitik lemah macam tu keluar mai jadi badan tubuh sasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ayam yang setitik tu Allah bagi terbit mai kejadian anak Adam, yakni komplit segala anggotanya terbentuk di dalam rahim ibu yang terpelihara. Dengan ada sistem tali pusat dia keluar mai dah. Allah buat semua benda ni. Allahu akbar. Orang yang buat kajian biologi tentang benda ni sujud kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa nafakha fihi min ruhi, dan tiup Allah padanya, yakni pada janin dalam perut mak tadi ni, daripada rohnya. Maka jadi hidup ia, bergerak-gerak. Kemudian daripada janat, yakni ketui keras yang tak menguat, dia ambil masa. Dalam hadis Nabi SAW, dalam Quran pun ada, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ni proses kejadian daripada nutfah, daripada ayak mani dia menjadi alaqah, dia menjadi darah, daripada alaqah dia jadi mudghah, dia jadi seketui daging. Proses masa ni semua 40 hari, 40 hari, 40 hari. Ayak mani 40 hari baru jadi darah. Darah 40 hari dia membentuk seketui daging. 40 sudah jadi 120, sudah jadi 4 bulan. 4 bulan budak tu duduk dalam kandungan, barulah wa nafakha fihi min ruhi, barulah ditiupkan roh masuk di dalam janin tu. Bila masuk aja roh dan nampak bergerak. Bila pergi scan dah nampak dah. Dia ada dalam perut. Allah atur proses kejadian manusia sebegitu rupa. Allah atur benda ni. Firman Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu itu pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati tempat akal untuk berfikir. Bukan sahaja Allah jadikan badan macam robot seketul keras macam tu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi komplit pula satu bentuk manusia yang dia juga mempunyai mata boleh tengok, mempunyai telinga boleh duduk dengar, bahkan mempunyai hati, perasaan, boleh rasa marah, boleh rasa seronok. Allah bagi pula dekat dia akal, boleh fikir mana baik mana buruk. Allah bagi semua ni, dan Allah letak pula akal manusia, otak manusia ni Allah bubuh pula dalam kepala yang duduk tempat paling tinggi. Tuhan dah letak benda yang terbaik kepada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah tengok benda macam ni, patutkah kita duduk buat bantah dengan Tuhan ni? Kita tengok benda ni semua, ya Allah, Tuhan bagi jadi. Dahsyat sungguh. Tuhan bagi jadi di proses ni semua ni. Ada pula manusia yang ni proses kejadian ni menjadi ujian kepada setengah manusia pula. Suami isteri hidup susah, dari segi ekonominya susah, laki kerja gaji kecil, bini tak kerja. Kira tiap-tiap tahun dapat anak. Bukan kita tak kontrol, pi cleaning ibu dan anak, anak dan bapa pi macam-macam, pi cleaning, ambil ubat macam-macam, telan ubat, macam-macam buat. Pasal apa? Dengan tujuan nak menjarangkan anak. Jadi Tuhan uji dia. Walaupun dia susah, Tuhan uji dia. Aku bagi dekat hang.
Ada pula pasangan suami isteri, laki kerja, bini kerja, pendapatan dua-dua orang sampai puluh-puluh ribu sebulan dan sebagainya. Macam-macam usaha dan ikhtiar buat. Allah tak bagi anak kat dia. Tak tahu dah nak buat macam mana. Pergi minta orang alim doa, dia pergi Mekah berdoa di penjuru Kaabah, duduk belakang makam Ibrahim, duduk ambil multajam mana dah. Multazam dah ambil dah. Orang pergi cari multajam. Multajam ni tahu lah. Dia kata tengok bucu hak tajam tu. Yang tu multajam. Satu doa pula boh tahun tu. No dalam hijir Ismail pun celah masuk berimpit. Tolak aku. Satu benda yang dia minta selama duk ada di Mekah ni apa? Minta anak. Tuhan dari. Juga ujian bagi dia. No hak tadi no Allah kata kalau kita ejah lah jangan bagi. Dapat. Bila dapat bini, semalam kita baca tafsir Suratul Baqarah di Masjid Brown Garden. Dia baca pasal ayat ni. Sampai jadi masalah suami isteri, sampai bini marah laki. Dia kata, tu apa abang ni, saya dah kata dah saya tak mau ni. Marah laki dia. Laki dia kata, aku nak buat macam mana? Hang dah makan ubat dah apa? Ujian bagi mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia bercakap tentang soal Allah buat manusia saja, kaitan dia pelbagai. Kaitan dia pelbagai. Bukan sahaja dikaitkan dari segi kebesaran Allah buat benda ni, bukan saja dari segi itu, bahkan kaitan dia dari segi menjadi ujian kepada setengah orang. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bukan saja Allah bagi jadi manusia, Allah bagi semua ni perasaan, semua Allah bagi dekat dia. Qalilan ma tashkurun. Tapi sikit saja di kalangan manusia yang syukur akan nikmat Allah yang dijadi pada kamu pendengaran, penglihatan dan fikiran itu. Tapi manusia Tuhan bagi macam-macam kat dia, tak syukur dia dengan Allah. Tuhan bagi otak cerdik, mengaji sampai peringkat PhD, dah habis dah PhD satu bidang, pergi mengaji bidang lain pula. Ada satu sahabat dia ustaz, dia menikah dengan satu orang perempuan Cina. Jumpa dia, dia kata Allah, dia kata serabut, dia kira nak mengaji ya bini dia ni, dia kira nak mengaji. Dia mengaji bidang sains ni, dia buat fizik sampai dah PhD dah. PhD dalam fizik dah dapat dah. Pergi buat bachelor undang-undang pula dah. Kita kata bagus lah. Bagus apa? Dia kata hingga duk baca buku ya, kita duk tunggu sampai terlena. Dia duk baca kot lain pula. Dia duk kira baca buku je ni, habis bachelor nak buat master, dah habis master nak buat PhD. Kira duk baca buku dengan assignment, dengan thesis, nak kena siap, tak lagi nak kena pergi viva, tak lagi nak kena compile, nak kena macam-macam, dah komplit dah. Dia kata alhamdulillah lega dapat dah PhD. Tengok-tengok pergi daftar nak buat law pula, nak buat undang-undang pula. Oh, dia kata rapulah macam ni. Dia kata ada orang dia mengaji sampai macam tu. Tapi amat malang kalau sekiranya dia mengaji, punya mengaji sampai peringkat dah habis, dah paling tinggi dah peringkat dia mengaji, tiba-tiba tak syukur pada Allah, semayang tidak, bantah Allah, derhaka Allah, Tuhan larang dia nak buat. Apalah satu silap dia ni, sehingga akan mengaji tinggi tetapi hati yang ada, pemikiran yang Allah bagi dekat dia tidak membawa dia kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, waqalu, dan kata mereka itu, yakni yang engkar tentang ba'ats kubur itu. Ada pula sekumpulan manusia yang engkar, yang tak percaya, kata kita bila mati ni nak kena hidup balik di hari akhirat esok, dia tak percaya. Maka berkata golongan hak tak percaya ni, أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Adakah apabila kami hancur pada dalam tanah itu, kami pada kejadian yang baru pula, yakni kami hidup pula dengan roh dan jasad? Ada orang tak percaya. Dia kata betul kan ni, kami ni hari ni hidup, esok kami mati. Bila mati masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, relai, reput habis badan, tulang belulang habis semua, hancur habis semua. Betul ke kami nak hidup balik setelah tubuh badan kami hancur dalam tanah? Cara tanya tu cara tak percaya. Tuan kita duk baca Yasin selalu pun Tuhan sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ سَمُّ.
senada dengan hak kita baca dalam surah As-Sajdah ini. Dalam surah Yasin Allah sebut awalam yaral insan, tidakkah kamu tengok ada sekumpulan manusia, ada orang, anna khalaqnahu min nutfah, kami jadikan dia daripada air mani, fa iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba bila dia beranak keluar mai jadi hebat, jadi kaya, jadi besar, dia jadi khasim, dia jadi satu orang yang sombong, dan sombong itu pula mubin, terang-terang nampak sombong. Tuhan kata tak adakah satu manusia ni teringat balik, tidakkah manusia ni ingat balik dia ni jadi daripada air mani? Kalau dia ingat dia jadi daripada air mani, macam mana dia nak jadi sombong, bongkok, bantah dengan Tuhan? Kita kalau kita tahu asal kita, tuan-tuan, kita tahu asal keturunan kita, kita tak jadi sombong. Kita tahu asal kita manusia, keturunan kita ni keturunan manusia, bukan keturunan dewa Bukit Seguntang. Kita ni keturunan manusia. Manusia ni apa? Manusia ni apa? Tak ada apa manusia ni. Kalau kita tahu kita manusia jadi daripada nutfah, daripada setitik air mani, kita tak akan jadi orang yang khasimun mubin. Kita tak akan jadi orang yang bantah, yang terang-terang nampak bantah. Kita tak akan jadi macam tu. Pasal kita tahu kita manusia, kita tak layak untuk nak sombong. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam surah Yasin, wa daraba lana masalan. Dia cabar pula Tuhan dengan membawa satu perumpamaan, wa nasiya khalqah, sedangkan dia lupa asal kejadian dia. Dia lupa dia jadi daripada apa. Dia cabar Tuhan. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dia kata dekat Tuhan, siapa yang boleh bagi hidup manusia yang sudah hancur luluh tulang dia dalam bumi? Dia tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan, dia kata siapa? Mana ada satu kuasa dalam dunia ni, satu orang mati masuk kubur, daging tulang belulang semua hancur, dia nak jadi elok balik. Siapa boleh buat benda ni? Dia cabar. Dia tak sedang, kata dia cabar tu, cabar Tuhan. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam surah Sajdah yang kita baca ni. Firman Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Tetapi mereka itu dengan bertemu Tuhan mereka itu, yakni dengan bangkit kubur itu, mereka kafir, tiada percaya sekalian. Mereka tak percaya, kata esok mereka akan bangkit di hari akhirat. Tak percaya. Tak percaya, kata dia esok akan bangkit di akhirat. Bukan bangkit sekadar bangkit saja, tapi bangkit untuk dihisap segala amalan dia. Semua Tuhan nanti tanya balik, ni apa yang hang dapat, umur yang Tuhan bagi dekat hang ni, hang guna untuk apa? Ilmu yang Tuhan bagi dekat hang ni, hang guna ke mana? Masa muda, semua tanya balik. Sehingga kan duit ringgit ada dalam poket kita lah ni, Tuhan akan tanya, min aina tasabah wa fima anfaqah. Daripada mana ni duit ni mai dalam poket hang, ke mana hang belanjakan duit ni? Semua kena tanya. Bukan cerita bangkit sekadar bangkit saja, bangkit nak selesai benda ni semua. Setiap sen duit yang masuk dalam poket ni mai mana? Jalan halal, jalan haram, jalan syubhat. Bagi tahu mai. Nak selesai tentang duit mai tu saja pun dah satu masalah dah. Nak cerita pula duit tu kita belanja pergi ke mana? Nak kena cerita pula depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan hari kebangkitan yang tak dipercayai oleh sebahagian manusia. Tuhan kata balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Tetapi mereka tak percaya ni, soal bertemu Tuhan, soal bangkit kubur itu, mereka tidak percaya sekaliannya. Firman Allah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kata olehmu wahai Muhammad, memati akan kamu itu oleh malaikat maut yang diwakil dengan ambil nyawa kamu, kemudian kepada Tuhan kamu di akhirat kembali kamu hidup, membalas akan amalan kamu sama ada kebajikan ataupun kejahatan. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu dekat orang yang tak percaya ni, kata kepada mereka ni, yatawaffakumul malakul maut, hampa satu hari akan mati, dan yang nak cabut nyawa hampa ni ialah malaikat maut. Bahasa hadis dan bahasa Quran, tuan-tuan, dia panggil malakul maut. Bahasa kita ni kita panggil Israel. Tak ada dalam ayat Quran, tak ada dalam hadis.
yang Allah ataupun Nabi panggil Azrail, tak ada. Quran sebut malakul maut, hadis pun sebut malakul maut. Itu bahasa Quran dan bahasa hadis. Yang akan mai jumpa kita, nak jemput kita balik pergi menghadap Allah ini ialah malakul maut, malaikat maut. Dalam bahasa kitab ni aja dia tulis Azrail, dia tulis Jibrail. Jibrail pun tak ada. Bahasa Quran dan bahasa hadis dia panggil Jibril. Jibril, bukan Jibrail, Jibril. Begitu. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kata olehmu wahai Muhammad, memati akan kamu itu oleh malakul maut. Malaikat maut ni siapa? Yang diwakil dengan ambil nyawa kamu. Malaikat maut ini ialah makhluk Allah yang diwakil oleh Allah untuk nak ambil nyawa manusia. Kemudian kepada Tuhan kamu di akhirat kembali kamu hidup. Lepas dah mati itu hidup pula di akhirat esok. Dibangkitkan semua orang di padang mahsyar dengan tujuan untuk balas akan amalan kamu, sama ada amalan itu kebajikan ataupun kejahatan. Firman Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita sambung kemudian. Lepas ni dia akan mai pula satu cerita orang-orang yang berdosa, macam mana keadaan mereka bila bangkit di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata bangkit di padang mahsyar ni dia tak sama. Orang berdosa bangkit dengan orang beriman bangkit tak sama. Macam mana orang yang banyak dosa bangkit di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana susahnya hati mereka, macam mana keadaan mereka, akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dia, bukan ayat daripada surah As-Sajdah saja. Wallahu a'lam. Dapatkan kitab ni dekat kedai sahabat kita di Pekan Kepala Batas ni pun ada. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni. Bagi kita kat dia Tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Bukan ada apa saja. Bila kita pegang kitab ni, kita latih mata kita tengok perkataan-perkataan. Ini adalah khazanah yang sedang pupus. Kitab-kitab ni adalah khazanah yang sedang pupus. Di kedai-kedai kita pun peniaga dia jual sikit-sikit, dia tahu sikit pun tak habis. Orang tak beli. Kan? Orang tak beli. Jadi kita pergi belilah. Nampak kemas lagi bila main mengaji, bawa kitab tu nampak kemas sikit. Kan? Dan kalau boleh adalah satu nampak kita bersungguh sikit mengaji tu. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.